Adakah sukar untuk seorang wanita menjadi peguam litigasi? Dan adakah terdapat perbezaan di antara peguam lelaki dan peguam perempuan dalam dunia litigasi? Nak tahu lanjut? Saksikan video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya sentiasa ditanyakan, adakah seorang wanita sesuai untuk menjadi peguam dalam bidang litigasi? Dan sama ada terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Jadi video ini saya buat untuk saya nasihatkan kepada adik-adik yang masih di bangku sekolah ataupun pelajar di universiti yang sedang mengambil jurusan undang-undang untuk membuat keputusan sama ada sesuai atau tidak untuk menjadi peguam litigasi. Sebab saya faham ada daripada antara kita ni yang sangat minat untuk menjadi seorang peguam. Pada adik-adik yang di bangku sekolah, apakah itu yang saya sebutkan sebagai peguam litigasi? Seorang peguam ni sebenarnya terdapat beberapa cabang apabila mereka mempunyai sijil pempraktisan sebagai seorang peguam. Antara cabang-cabangnya misalnya adalah peguam conveyancing. Peguam conveyancing adalah peguam yang menguruskan urusan berkaitan dengan hartanah. Macam contoh, apabila ada individu nak beli rumah, yang menyediakan dan menguruskan segala proses ini adalah peguam conveyancing. Begitu juga kita ada peguam corporate yang rata-rata tugasnya ataupun skop kerjanya adalah dalam dunia corporate. Dan kita ada peguam litigasi. Peguam litigasi adalah peguam yang mengendalikan kes-kes yang dibawa ke mahkamah. Pun begitu, peguam litigasi ini terbahagi kepada beberapa cabang. Ada peguam yang mengkhususkan diri mereka dengan kerja-kerja. Contohnya, kes-kes berkenaan dengan perbankan. Contoh, ada orang tidak bayar kredit kad, ada hutang kenderaan dan ada firma yang khususnya menjalankan kerja-kerja ini. Segala tuntutan juga akan dibawa ke mahkamah. Jadi, peguam ini akan menguruskan daripada peringkat surat tuntutan, urusan ke mahkamah sehinggalah untuk mendapatkan penghakiman yang telah diberikan oleh mahkamah. Selain daripada itu, peguam litigasi ini juga ada cabang jenayah dan kes-kes sivil. Jadi, kes-kes jenayah ni macam kita dapat lihatlah di dalam berita berkenaan dengan kes-kes jenayah, curi, rompak. Peguam-peguam bagi kes jenayah ini mewakili tertuduh di mahkamah. Dan juga ada peguam bagi kes sivil. Misalnya, dalam kes-kes tuntutan pencerobohan, akta fitnah, penipuan dari segi dokumentasi, penipuan dalam syarikat dan banyak lagi. Begitu juga dengan litigasi untuk kes-kes kekeluargaan di mahkamah. Dan saya tidak cakap berkenaan dengan kes syariah. Ini merujuk kepada pasangan bukan Islam. Banyak sebenarnya cabang-cabang. Dan bagi peguam litigasi memerlukan mereka ke mahkamah untuk mengendalikan kes mereka. Nak ke mahkamah, nak jumpa klien, anak buang, nak berhadapan dengan segala prosedur, nak berhujah di hadapan yang arif hakim. Adakah ianya sukar? Secara jujurnya, terdapat beberapa kekangan sebagai peguam litigasi. Tapi saya fokuskan kepada dua perkara. Yang pertama, kekangan atau masalah dari segi masa dan tenaga. Dan satu lagi adalah dari segi tekanan atau pressure yang kita hadapi. Dan apakah solusinya sebagai seorang wanita untuk kita menghadapinya? Pertama, saya rujuk tadi, masa dan tenaga. Kebiasaannya bila kita bekerja sebagai peguam, masa tu daripada awal pagi kita bekerja sehinggalah petang, dan ada juga keadaan yang mana memerlukan kita bekerja sehingga lewat malam. Terutamanya sekiranya contoh kita tak ikut jadual yang betul. Mungkin juga pada bulan tersebut ada banyak perbicaraan di mahkamah dan juga mahkamah telah mengarahkan kita untuk membuat hujahan. Ada setengah keadaan yang memerlukan kita duduk di pejabat sampai pukul 11 hingga 12 malam. Ada sehingga pagi. Tetapi masalah ini dapat diatasi sekiranya kita mempunyai sistem yang teratur. Misalnya, kita menyiapkan kerja beberapa hari sebelum tarikh deadline yang telah diberikan dan kita bijak dalam menguruskan segala hal, termasuklah membahagikan masa di antara urusan peribadi iaitu dengan keluarga dan juga dengan kerja.
Dan masalah kekangan kedua adalah berkenaan dengan tekanan. Dengar tadi pun, kerja daripada pagi sampai ke malam dengan ada urusan kehidupan kita dan juga keperluan kerja. Jadi ianya akan menyebabkan kita tertekan. Apakah cara dan solusinya? Seperti yang saya katakan tadi, kita kena bijak menguruskan masa, mengimbangkan kehidupan kita dan banyak mengamalkan cara-cara seperti contohnya beribadah, melakukan riadah, banyak meluangkan masa bersama keluarga dan banyak membaca perkara-perkara yang positif. Dan sekiranya kita bijak dalam mengendalikan situasi ini, rasanya tak akan jadi masalah. Dan mungkin juga kita boleh mencari pekerjaan atau firma yang memenuhi keperluan kita. Misalnya ada firma yang tidak membuat kes-kes yang berat dan dia lebih sesuai dengan contoh seorang wanita berkerjaya sebagai ibu mempunyai anak, masih baru memulakan kerjaya tersebut dan ingin fokuskan kepada keluarga. Cari firma yang tidak memberi tekanan ataupun memberikan jadual kerja yang terlalu banyak. Dan ada juga kebanyakan kawan-kawan saya wanita, mereka memutuskan untuk membuka firma sendiri kerana ini adalah lebih mudah untuk mengikut jadual mereka dan mereka mempunyai kawalan terhadap berapa banyak fail yang masuk dan juga terhadap jadual kerja. Seterusnya, saya juga ada ditanyakan oleh beberapa orang, adakah perbezaan di antara peguam lelaki dan peguam perempuan dalam dunia litigasi? Sebab ada yang tanya, kita ni perempuan, mungkin tak ada orang ada kepercayaan kepada kita. Bagaimana kita nak yakinkan anak guam? Bagaimana kita nak mewakili anak guam di mahkamah? Sepanjang kerjaya saya selama 13 tahun, saya tidak mempunyai masalah untuk mewakili anak guam ataupun mendapatkan keyakinan daripada anak guam untuk mewakili mereka di mahkamah bagi kes-kes mereka. Jadi bermakna sebenarnya anggapan bahawa perempuan itu tidak layak untuk menjadi peguam litigasi adalah salah sama sekali. Semuanya terletak kepada individu. Begitu juga dalam masyarakat. Misalnya, saya banyak berkongsi tentang pengetahuan undang-undang juga isu semasa dan saya telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk berkongsi. Saya juga dihubungi oleh stesen TV, stesen radio dan juga media massa untuk berkongsikan tentang hal-hal undang-undang menggunakan kepakaran saya sebagai seorang peguam. Selain daripada itu, saya diberi kepercayaan oleh kementerian-kementerian dan juga jabatan kerajaan untuk mengajar atau memberikan perkongsian undang-undang berkenaan dengan isu undang-undang di jabatan kerajaan. Jadi, sama ada wanita itu layak, sama ada orang bagi kepercayaan, telah terjawab. Sebenarnya itu adalah anggapan individu sendiri. Akhir kata, nasihat saya kepada pelajar-pelajar yang masih di bangku sekolah dan juga pelajar-pelajar di universiti yang mengambil jurusan undang-undang yang berminat untuk menjadi peguam litigasi, nasihat saya adalah teruskan cita-cita anda. Semoga anda akan menjadi seorang peguam wanita yang berjaya. Itu sahaja.